sebagai modal, jumlah yang kita guna sebagai modal atau dana perniagaan tu kita perlu rekod sebagai modal. Okey. Contoh 1/1 ni saya bermula daripada awal tahun lah, mudah sikit. Okey, contohlah kita modal awal ni maksudnya dana awal ni maksudnya duit yang kita ada, tak kisahlah kita buat pinjaman personal loan ke, duit yang memang kita kumpul dah lama ke, kita nak masuk ke, kita nak mulakan perniagaan, kita rekod je kat sini. Contoh kita ada 10,000. Okey, untuk modal perniagaan. So jumlah keluar tak payah. Okey, cara pembayaran ni adalah kita perlu pilih di mana jumlah 10,000 tu berada. Kalau kata 10,000 tu ada secara tunai di tangan, kita pilih tunai di tangan. Kalau ada dalam CMB, kita pilih CMB. Kalau ada dalam Maybank, kita pilih Maybank. Kalau kita ada bahagikan 10,000 dalam Maybank, 10,000 dalam CMB, boleh tulis record kat situ. Tulis satu lagi, pilih satu lagi dalam bank CIMB. So, ini cara kita nak record modal awal perniagaan. Modal ni maksudnya masa kita tak beli aset lagi, kita tak beli stok lagi. Maksudnya duit pertama yang kita adalah yang kita guna untuk mulakan perniagaan tu. Duit pertama yang kita nak guna untuk perniagaan tu. So, kena record modal. Lepas tu katakanlah pada tengah-tengah tahun baru ni, contohlah 1/6/2021 kita dapat geran kerajaan. Saya tak ingatlah 3,000 3,000 contohlah masuk dekat Maybank. So, sama je cara dia. Kita klik Maybank. So, buka reference ni, letaklah reference apa-apa yang berkaitan dengan duit masuk tu kan. Untuk kita compare dengan bank statement nanti. So, boleh tulis, yang ni boleh tulis modal awal ke. Ni apa, loan, apa, personal loan ke. Ini untuk reference kita sendirilah. Ni mungkin geran kerajaan hari tu ke, kita tulis CKP. CKP kot nama dia. Apa-apa catatan ni terpulang untuk rujukan kita yang kita senang faham. Macam tu. So terpulang untuk kefahaman kita lah. So katakan modal kita dah tertulis kat sini 23,000. Okay. So ini adalah catatan untuk akaun modal. Yang ni yang saya cakap tadi, kita terus masuk ke ledger. Ini dipanggil ledger lah. So kita masuk ke akaun modal. So apa akaun yang berkawan dengan akaun modal ni adalah senarai akaun ini. Akaun Maybank, akaun CIMB. Okay, akaun Maybank, akaun CIMB. So macam mana kita tahu akaun ni dah update ataupun dah effect sekali. Okay, pergi dekat alih rawang ni. Okay, kita tengok kat sini. Saya besarkan sikit. Okay, kita tengok dekat sini. Untuk wang masuk bahagian modal, kita ada CIMB 10,000 dan kita ada Maybank 13,000. Saya list kat sini senang. Tunai di tangan. Okey. Yang ni kita lain. Okey. So dia dah kontra dekat sini. So ini adalah kita katakan ini alih rawang tunai, macam buku tunai lah, macam buku tunai So kita dah kontra CIMB pun 10,000, Maybank masuk 13,000. So dia akan sentiasa update baki semasa. Dan dia akan tunjukkan total tunai kita. Kalau ada tunai modal kita secara di tangan pun, kita boleh ni ataupun contohlah 3,000 ni dapat secara tunai di tangan kan. Kita select tunai di tangan, so dia akan appear untuk kategori tunai di tangan. So beginilah. Oh, dia tak update lagi. Sekejap Saya tukar ni, dia tak update. Sepatutnya akan ada 3,000 tunai di tangan lah. Tunai di tangan. Sekejap Saya kena ni balik. Database. Tunai. Lihat. Okey. Sama je sepatutnya dia akan ada kat sini lah. Saya dah adjust ni tak keluar pula. Okey, sepatutnya akan ada lah. Jadi dia akan paparkan kat sini jumlah duit yang kita ada. Okey. Saya tak nak pakai lah. Sekejap sebab saya nak menunjukkan dia punya persamaan perakaunan. Ini contoh kalau nak ikut geran GKP dan sebagainya. Kalau ada secara di tangan, kita pilih secara di tangan.
Okey, katakan modal kita ada dalam bank saja, Maybank dan CIMB. So dekat Lira pun sama 20. Jadi kita punya modal awal 20,000 lah. 10,000 ada CIMB, Maybank. So sini dah menunjukkan catatan beregu di mana kita dah record akaun modal, kita record akaun modal dan kita record akaun Maybank dan CIMB. So macam mana kita nak check yang dia dah berlaku catatan beregu? Kita tengok dekat imbangan duga dah berlaku satu persamaan perakaunan di mana jumlah debit jumlah kredit adalah sama. Okey, jumlah debit dan kredit adalah sama sebab tunai di bank ada 20,000 dan modal kita ada 20,000. Okey, okey. Okey, seterusnya yang ni untuk yang pertama lah, transaksi pertama iaitu akaun modal. Okay, yang seterusnya adalah kalau kita ada beli aset. Okay, ada beli aset. Okay, saya nak tunjuk macam mana kita nak record kalau kita beli secara hire purchase kan. Contoh kita beli kereta untuk perniagaan ke, bangunan ke, rumah ke, apa kedai ke. Maksudnya kita belilah, beli. Okay, contoh saya nak tunjuk cara nak record dulu. Okey, contoh kita beli kereta. Okey, jumlah. Okey, untuk jumlah ni kita perlu asingkan bayaran muka dan bayaran secara hutang. Okey, contoh kita bayar awal ni saya tak tahu sangat. Saya tak 10,000 lah. Okey, katakan 10,000 ataupun 7,000 7,000. Okey, cara pembayaran okey, katakan kita ada sekali duit kita ada dalam CIMB dan Maybank saja. Katakan kita bayar menggunakan Maybank, kita akan pilih Maybank, masukkan nombor reference yang berkaitan dan buatlah apa-apa catatan kan. No. Catatan ni perlu pilih kereta ni dalam kategori kenderaan. Okey, kalau kita kata beli bangunan, pilih bangunan lah. Kalau perkara ni kita beli alatan atau mesin-mesin, pilih alatan dan mesin. So untuk kereta kita pilih kenderaan. Okey, ini baru 7,000 kan. Katakan kita ada hutang lagi untuk kereta tu. Contohlah kita buat loan ni dengan Maybank ke apa kan. Okey, masukkan kereta, perkara yang sama. Okey, contohlah hutang kita lagi untuk kereta tu ada berapa biasanya? Saya tak satu angka lah, 60,000 60,000. So untuk cara pembayaran ni, jangan select apa-apa pembayaran lah sebab kita tak bayar lagi 60,000 ni. Okey, 60,000 ni adalah secara loan So total kenderaan kita sekarang adalah 67,000 lah. Ni total aset kita. Ini adalah aset yang kita, ini sahaja aset yang kita ada sekarang. Okay. Kalau kata kita beli mesin, tulislah mesin. Mesin lah, mesin apa-apa kan. Contoh kata kita beli tu 3,000. Okay, kita bayar dengan CIMB. Atau kita bayar dengan Maybank juga. So masukkan reference apa-apa. Lepas tu kita perlu pilih alatan dan mesin. So ni dah jumlah aset kita. Sekarang ni kita dah guna duit Maybank kita sebanyak 10,000. So kita akan nampak dekat aliran wang ni dah berlaku, dah direkod wang keluar kerana belian aset sebanyak 10,000. So dia dah update kat sini tunai yang tinggal dekat bank kita 10,000 je lah. Okey, di mana dalam CIMB ada 10,000 dan Maybank dah tak ada cash. Okey, so macam ni lah dia punya fungsi ataupun flow catatan beregu. Dia akan update setiap kali wang masuk dia akan update, setiap kali wang keluar dia akan update. Okey. Okey, itu adalah cara nak merekod modal dan cara belian aset. Okey, untuk perkara kereta ni di mana kita ada hutang ni, kalau kita tengok dekat imbangan duga, dia tak seimbang. Okey. Okey, contoh tadi kan tanya macam mana kita nak trace yang tak seimbang tu. Okey, contoh dekat debit ni 80,000, dekat 20,000, dekat kredit ada 20,000. So balance baki atau perbezaannya adalah 60,000. So kita tahu 60,000 tadi tu adalah perkara aset tadi yang kita hutang tadi. Okey, so untuk kontrakan kita pergi dekat tab pemiutang. Okey, dekat pemiutang lain-lain ni, okey dekat pemiutang lain-lain ni, okey kita perlu create dulu, kejap pergi dekat database. Kita masukkan nama pemiutang Maybank Maybank. Okey, kita masukkan nama pemiutang Maybank. Kita pergi dekat pemiutang, okey. Masukkan tarikh, tadi 1/2 kan. Allah, sepatutnya pilih kat sini je. Okey, kod pemiutang ni kita masukkan, jap, kita kena tukar kat sini dulu.
Okey, Maybank kita ada nama Maybank. Saya besarkan sikit. Ini untuk wujudkan akaun pemihutang untuk kereta tu tadi. Okey, dan kita berhutang dengan Maybank. Okey, masukkan kita wujudkan dulu. Kalau kata kita ada pemihutang, ni pemihutang lain selain jual beli stok lah, selain main business kita. Kalau nak ada tambah lagi, kita tambah. Good. So dia akan wujudkan table baru. So untuk Maybank ni kita masukkan kod pemihutang Maybank, kita pilih Maybank. Dia akan keluar list lah kat sini. Kalau tak ada, kena tambah dekat database dulu. Okay, jumlah pinjaman atau jumlah yang kita berhutang sama macam yang kita catat dekat aset tadi, RM60,000. Cara pembayaran tak payah lagi. Okay, invoice receipt masukkan nombor reference yang berkaitan dan boleh catat kereta contohnya. Dan kita simpan data. So dia akan ada dekat sini. RM60,000. Oh my god. Sorry. Kalau kita silap, boleh tak? Oh tak boleh. Kena buang data balik. Okay. Itu cara kalau silap buang data balik. Okay, 192. Kod pemihutang pilih Maybank. Ni tak kisahlah beli apa-apa. Kalau kita buat pinjaman loan pun sama juga kita kena buat dekat sini. Tapi kalau loan tu loan macam kita terima duit daripada kita buat personal loan dekat Maybank kan. Cara pembayaran ni kena pilih lah. Tapi ini sebab kita beli kereta. Jadi tak ada tunai masuk ataupun tak ada tunai keluar. Jadi kita tak perlu pilih cara pembayaran. So masuk lagi hutang dengan Maybank. RM60,000. Cara pembayaran tak payah sebab ini kita nak record hutang je dulu. Okay, catatan kereta. So kita simpan data. So sekarang kita ada jumlah pemihutang sebanyak RM60,000. So kita cek balik keimbangan duga, kita dah balance sebab dia dah kontra pada dalam akaun aset dan akaun pemihutang, iaitu akaun Maybank. So untuk update payment ni, okay, untuk update payment, contoh payment ansuran kereta ni lah. Cara dia masih lagi sama, isi form ke atas ni. Okay, contohnya untuk 3 hari bulan kita bayar kereta, contohlah 15 hari bulan ke. Okey, kod pemihutang kita bayar Maybank kan. Okey, jumlah pinjaman ni kita tukar dulu. Ni jumlah pinjaman kan kita tukar dulu. Bayaran dibuat sebab kita nak buat tolakan ni. Okey, bayar buat contohlah 500.5 kan, 500.5. Cara pembayaran, okey, sekarang ni kita tak boleh nak pilih Maybank sebab Maybank kita dah tak ada duit, melainkan kita ada masukkan duit dalam Maybank. Okey, sekarang duit kita ada dalam CIMB saja. So kita pilih CIMB, masukkan nombor reference yang berkaitan dengan pembayaran tu. Okey, contoh ansuran pertama. Ini catatan ni depend pada kefahaman sendiri dan kita simpan data. Okey, so bila kita simpan data dia akan tolak bayaran kita buat tu. So dia akan update baki semasa hutang kita dengan Maybank tu dan dia akan tolak juga kita punya aliran wang daripada CIMB. Dia akan update kat sini dekat wang keluar bawah kategori bayaran hutang berkurang daripada CIMB sebanyak 550. So dia akan update lah baki semasa. So ini kalau catatan kita catat dengan betul, baki yang tertera dekat sini akan sama dengan baki dalam bank statement CIMB. Okey, akan sama dengan bank statement CIMB dan akan balance. Ini menunjukkan kita catat dalam akaun yang tepat dengan jumlah yang betul. Okey, ini saya tunjuk macam mana nak record macam mana kalau nak record bayar hutang kepada bank. Okey, bayar hutang kepada bank. Okay, yang seterusnya kalau kata selepas kita dah beli aset dan sebagainya, so kita dah nak mulakan perniagaan. Okey, contohlah kita buat perniagaan kat rumah je, tak ada sewa kedai. Okey. Kalau kata ada nak sewa kedai, okey, pergi dekat belanja ni, okey, katakan pada awal kita nak sewa kedai ni, kita perlu bayar depo lah, depo dan untuk bulan pertama tu. Okey, masukkan kat sini satu tarikh. Okey, contoh 15. Okey, gua apa dah? 15 hari bulan. Okey, perkara sewa kedai, itulah kita nak sewa kedai kan. Okey, jumlah kata 3,000. Ini untuk deposit plus one lah. Mungkin 2 plus 1 kurang plus 1, tak kisah. Okey, cara pembayaran masih lagi CIMB. Masih lagi CIMB sebab duit kita sekarang ni kalau mengikut logik ada dalam CIMB saja. Dalam record account ni ada dalam CIMB saja. Masukkan invoice atau receipt yang berkaitan. Catatan depo plus sewa kedai. Okey, kita simpan data
So lepas tu dah check betul semua, kita simpan data. So bila kita simpan data, dia akan hantar ke bulan pertama. Begitulah seterusnya bila kita merekod belanja, dia akan hantar ke bulan-bulan yang berkaitan. Okay? Dan untuk kategori, boleh pilih dekat sini. Kalau tak ada, boleh tambah dekat database dulu. So dia akan appear kat sini. Dan untuk belanja juga, pastikan kita wujudkan dekat tiga penyata lah. Yang pertama detail PNL. Kalau kita tengok tak ada lagi sewa kedai dekat sini. Okay, tak ada lagi sewa kedai kat sini. So, kita pilih mana-mana senarai yang kita nak guna. Okay, kita tukar kepada sewa kedai. So, baru dia akan appear lah. PNL tahunan pun sama. Okay, kita pilih yang senarai yang kita nak guna. Kita pilih sewa kedai. So, dia akan appear kat sini. Dan satu lagi, imbangan duga. Okay. Kalau kita nak mudah kerja, masa mula-mula kita buka sistem ni, kita dah buat senarai belanja kat sini kan. So, kita terus je fill in dulu senarai belanja yang kita nak guna tu. Terus pilih. Sini pun sama pilih macam tu. So make sure semuanya tersenarai lah. So kunci kira-kira kita pun kalau kita tengok masih balance. So dekat dua tempat ni lah kita nak check balance ke tak. Kunci kira-kira pun dia akan menunjukkan jumlah aset ni sama dengan jumlah liability dan equity pemilik. Inilah yang menunjukkan sekali lagi persamaan perakaunan. Okey. Sekejap saya nak tambah modal sikit. Sikit sangat. Dah habis dah. Contoh kita masuk kat sini. 30,000 lah. Okey. Saya tak effect kot. Sama je. 30,000. Okey. Okey, jadi kita tengok dekat aliran wang kita punya tunai masih ada lagi 26,450. Okey, kalau kita catat dengan tepat, akaun yang tepat dan jumlah yang betul, jumlah yang tertera di sini akan sama dengan bank statement kita. Okey, kalau kita ada CIMB dan Maybank, kalau nak compare dengan bank statement, kita tengok baki yang hujung ni lah. Okey, contoh kata kalau CIMB ada 6450, Maybank ada 20,000. Okey, macam tu Okey, seterusnya kita dah, ini yang perkara belanja pertama lah masa mula-mula kita nak mulakan perniagaan kan. Contoh kalau kita ada nak sewa kedai, kita ada nak sewa kedai, kita record terus kat sini. Masa kita buat bayaran tu. Okey. Seterusnya kalau kata kita beli stok Okey, untuk beli stok ni dia ada dua cara lah nak record. Sama ada inventory bahan mentah, inventory stok dengan belian. Okey. Saya nak pergi dekat belian dulu sebab saya nak tunjuk yang basic je dulu. Okey. Untuk jualan produk, okey, untuk sesiapa yang peniaga yang menjual produk, maksudnya dia beli produk A lah juga dia jual. Dia tak ada ubah ke, dia tak ada create yang baru ke. So dia beli produk A, dia jual produk A. Okey. So dan kalau untuk peniaga yang restock barang dalam kuantiti yang sikit, macam dia macam tak banyak jenis barang dan dalam kuantiti yang sikit, bagi saya tak perlu record dekat inventory sebab macam benda tu dia boleh tahu secara fizikal je berapa lagi baki stok dia tinggal. Okey, kecuali kalau nak buat trace setiap kali restock barang berapa kali restock barang, yang tu boleh record dekat inventory. Tapi kalau macam nak mudah, macam tak nak trace semua tu, tak nak trace berapa kali restock barang dan sebagainya, boleh record dekat belian sahaja. Okey. Contoh nak record belian, okey, sama je macam yang lain-lain juga, cuma isi form dekat atas sini macam belanja tu tadi juga. Okey, kita pilih satu tarikh yang berkaitan dengan transaksi kita tu. Okey. Okay, supplier pilihlah syarikat yang mana-mana kan. Okey, produk contoh produk, saya bagi satu produk yang mudah je. Saya nak bagi contoh yang direct je. Okey, shampoo lah saya. Kita jual produk shampoo. Okey, jumlah. Jumlah ni maksudnya total yang kita bayar untuk kita restock barang tu. Okey, contoh kata 5,000 5,000. 5,000 ni mungkin dalam 250 unit ke macam tu. Jenis belian ni sama ada cash atau kredit. Okey. Bila nak pilih cash ni adalah bila kita bayar secara tunai. Bayar secara tunai ni maksudnya
Semasa transaksi berlaku 10/1 2021 ni, kita terus bayar 10/1 2021. Okey. Tak kisahlah sama ada tunai di tangan atau kita buat online banking. Kita akan pilih jualan secara cash. Maksudnya kita dah bayar hari itu. Kalau kata kita ambil dulu barang ni, kita bayar kemudian. Bayar kemudian ni maksudnya mungkinlah dia punya term of transaksi tu, dia jual shampoo dulu baru dia bayar ke, dia bayar ansuran 2 kali ke dan sebagainya. Itu perlu pilih kredit. Okey. Untuk contoh pertama saya pilih, saya tunjukkan cara jualan secara tunai dulu. Kita pilih cash. Okey. So bayaran kita bayar penuh lah 5,000. Okay, banyak sangat ni. Sekejap Okey, cara bayaran tadi duit kita adalah CMB dan Maybank. So kalau kita nak bayar melalui Maybank, pilih Maybank. Kalau kita nak bayar CMB, pilih CIMB. Okey, masukkan nombor reference yang berkaitan. Dan buatlah apa persyaratan, mungkinlah stok pertama ke dan sebagainya. Stok pertama 25 unit. No. 100 unit. 100 unit Okey, ini catatan ni depend atas kefahaman masing-masing lah. Nak ikut apa kita simpan data. So bila kita simpan data, dia akan keluar terus dekat itinerary. Okey. Saya tunjuk macam mana kalau kita nak record dekat sini, dekat inventory ni. Contoh kita beli sama juga shampoo dengan nilai 100. Okey, kita pergi kat registry list. Kita pergi, kita klik register stock. Kita klik new. Kena klik new dulu, kalau tak dia tak boleh save. Okey, nak contoh. Shampoo bamboo. Ada shampoo bamboo Okay, code produk. Shampoo. SPOBB Jenis shampoo. Jenis ni kalau makanan lah. Kalau baju lah. UOM ni unit of measurement Kalau shampoo dalam botol lah. Kalau dalam paket lah. Unit macam kalau jual haiwan ekor, kalau jual baju helai, macam itulah. Maklumat pembekal. Okey, untuk maklumat pembekal ni, katakan kita memang repeat pembekal yang sama, kita boleh save maklumat pembekal Okey, kita kena sama juga klik new, ID pembekal. Masuk je, contoh tadi ada syarikat maju Nama syarikat maju, alamat. Saya inilah contoh je Kalau nama bank boleh masukkan. Nombor tel. Okey, lengkap tak? Sila isi ruang kosong account bank. Mana lagi? Oh ni. Okey. So bila kita dah save data pembekal ni, dia ada kat sini. So bila kita nak ni nanti nama syarikat, pilih je syarikat maju, dia akan appear kat sini lah. Okey, seterusnya detail pembelian. Detail pembelian ni record je seperti mana bil atau receipt pembelian kita tu. Okey, contoh nombor invoice, reference atau invoice. Masuk je nombor invoice. Cara belian adalah secara cash lah. Contoh kita buat secara cash Jumlah belian tadi 3,000. Kos beli seunit nanti dia ni sendiri automatic. Unit kita 100. Stok masuk 3,000. Harga jualan seunit, sorry. Stok masuk 100. Harga jualan seunit contoh kata 45. Okey. Okey, nama ni nama tak kisahlah, nama kita ke nama 01 bulan tadi, tak kisah. Cara bayaran Maybank, kod penghutang tak ada Okey. Bank kod penghutang tak ada. Tak ada kod penghutang So, kita cuba save dulu. Kurang daripada jumlah belian, nilai bayaran. Kau nilai bayaran? Oh, nilai kos tak ada. Oh, nilai bayaran, okey. Kita save.
Adakah? Okay. Bila kita isi kan, kalau kita register stok dekat sini, macam kita record sebarang pembelian stok dekat sini, dia akan tanya kita, adakah anda ingin hantar data pada sheet belian? Okay. Kalau kita nak hantar data ni terus ke sheet belian, so kita tak perlu nak record sekali lagi, kita klik yes. Belian secara kredit, no. Okay. So dia akan appear lah kat sini. Ni adalah stok yang kita sedia ada. Stok semasa. Okay. Stok semasa. Kalau pergi ke registry list, dia adalah 100 botol, nilai stok semasa 3,000. Jadi item, sama juga stok, ada 100 botol, jumlah nilai stok 3,000, kos per unit RM30, harga jualnya 45. Sama je. Okay. So kalau tadi kita hantar data ke belian kan, so kita tengok dekat belian, dia tak simpan terus. Kalau kita simpan data baru dia masuk kot. Masuk tak? Produk SPO, cara bayar, invoice, catatan, produk supplier, syarikat maju. Oh, dia dah masuk sini dah. Yelah. Dia akan, ni 11.10. So bila kita dekat register tadi, bila kita register stok, bila kita kata data, hantar data ke belian, okay, hantar data ke belian, dia akan terus record dekat belian. So kita tak perlu nak record sekali lagi lah belian. Kalau kita tak record inventory, kita record kat belian. Kalau kita record dekat inventory, kalau kita dah hantar data ke belian, kita tak perlu dah record belian. Okay. Okay, ni contoh lah. So saya nak delete satu. Ni contoh buang data. Yes. Okay. Kat pemutang ni, tak ada. Okay. So tak ada. Okay, ini adalah belian secara tunai. Okay. Satu lagi saya akan tunjukkan belian secara hutang. Belian secara hutang macam mana kita nak record. Dan macam mana kita nak update bila kita buat bayaran. Okay, nanti saya refer soalan kejap. Saya nak buat satu belian secara hutang. Maksudnya kita ambil stok dengan supplier kita, kita tak bayar lagi lah. Kita tak bayar lagi. Okay, contoh supplier kedai Barokah. Produk kata set pemutih. Macam mungkinlah kita ni nak jual produk kecantikan kan, produk kosmetik. Tapi baru nak start sikit-sikit lah. Okay, jumlah kata 2,000. Jenis belian cash juga. Okay, sebab kita bayar terus masa kita tarikh kita buat belian tu, bayaran penuh 2,000. No. Ni saya nak tunjukkan belian secara hutang kan. Okay. Kita buat banyak sikit 3,000. Okay, jenis belian kredit, kita tak bayar terus. Bayaran penuh, katakan kita ada deposit lah. Kita ada deposit 300 katakan. Mungkin memang term dia macam tu kan. Mungkin term dia macam tu. Kita boleh nak bayar tapi mungkin term dia macam tu. Okay. Cara bayaran ni adalah cara bayaran deposit tu tadi. Okay. Contoh kata kita bayar dengan Maybank. Okay. So masukkan nombor resit yang berkaitan. Okay. Buat catatan. Stok pertama. Katakan 100 unit juga. Sama. So kita simpan data. Okay. So bila kita simpan data belian secara hutang ni tadi, bila kita klik simpan data, dia akan automatik wujudkan akaun pemiutang kepada kita. Okay, wujudkan akaun pemiutang ni maksudnya dia akan terus create satu table atau satu akaun untuk kedai Barokah ni, di mana kita akan tahu maklumat bahawa kita ada hutang dengan kedai Barokah ni, kita yang berhutang kita ada hutang dengan kedai Barokah ni pada 10/1 sebanyak 2,700. Okey, kerana belian stok. Okey. Jadi kalau ada lagi yang kita ambil dengan supplier secara hutang, bila kita isi dekat belian ni secara kredit, dekat jenis belian ni secara kredit, bila kita simpan data dia akan terus list lah pada kita. Dia akan terus list. Kalau ada banyak lagi dia akan terus list semualah. Dia tak akan sekalikan lah. Macam kalau ada syarikat maju. Kalau ada ABC macam tu lah. So ini maklumat yang kita ada untuk hutang kita kepada pihak luar. Okey. Dia tak akan catat kat sini 3,000 tau. Walaupun dia tulis belian secara kredit. Tapi sebab 300 tu kita dah bayar secara tunai tadi. Dekat belian ni kita dah bayar deposit sebanyak 300. Jadi apa yang tercatat dekat pemiutang ni adalah hutang sahaja. Sebab ada jugalah pengguna tanya saya,
sepatutnya saya buat sis yang hutang ni 500. Makcik tu dah bayar 100. Kenapa dekat pemihutang ni tunjuk 400? Sebab sis saya sepatutnya 500. Jadi jawapan dia dekat tabel pemihutang ni ditunjuk baki yang belum bayar sahaja. Kalau yang dah bayar tu dia tak tunjuk dah lah kat sini. So apa yang kita nak baca kat sini adalah kita ada lagi hutang dengan kedai Barokah ni sebanyak 2,700. Macam tu Okey. So bila simpan data dia akan automatik wujudkan akaun pemihutang ni untuk kita. Pemihutang ni maksudnya dia kategori liability lah. Dia tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar. Okey, tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar. Okey. Cara untuk update pemihutang ni, contohlah kita bayar ansuran ke ataupun kita bayar akhir bulan baru kita bayar akhir bulan baru kita bayar, atau kalau kita dah terjual produk baru kita bayar. Okey, macam mana nak update bayaran ni? Okey, pergi dekat tarikh ni, masukkan contoh akhir bulan lah, akhir bulan 30. Okey, 30 Januari. Kod pemihutang masukkan pada siap pihak ataupun nama yang kita nak bayar tu. Okey, contoh kalau ada banyak lagi list tapi kita nak bayar kepada kedai Barokah ni, okay, kita pilihlah kedai Barokah. Okey, yang atas ni kena tukar dulu. Tukar bayaran dibuat. Okey, contoh kita nak bayar 1,500 dulu. Okey, bayar 1,500 sebab mungkin ada lagi stok yang tak terjual. Okey, cara pembayaran, okey, kita tolak pada mungkin Maybank juga. Okey, masukkan nombor reference yang berkaitan. Okey, catatan. Kita buatlah ansuran pertama atau apa-apa catatan yang kita nak faham lah. Dan kita simpan data. Okey, kita simpan data dia akan tolak lah. Okey, 31 sepatutnya ada dekat bawah 31 kita dah buat bayaran 1,500. So ada lagi baki kita dengan kedai Barokah ni sebanyak 1,200. Katakan pada bulan 2 ke kita buat bayaran lagi. Kita update lah kat sini. Okey, contoh 1,200 sama je. Simpan data, so dia akan jadi sehinggalah baki kedai kita dengan kedai Barokah ni kosong. Kalau ada baki adalah macam ni kan, kedai Barokah ni adalah pemihutang kita, ada lagi 1,200. So dia akan tersenarai dekat imbangan duga sebanyak 1,200. Okey, contoh pemihutang Okey, pemihutang. Pemihutang ni dia dah sekalikan dengan pemihutang lain-lain tu. Sepatutnya dia kena asing ni. So pemihutang lain ni maksudnya yang 60,000 tadilah yang kita beli kereta tu tadi. Yang kita beli kereta tu tadi. Ni 60,000 ni dengan yang 1,200 ni tadi Okey, yang baki ni. Saya nak delete dulu ni boleh? Tak apalah, tak payahlah. So dia akan totalkan jumlah pemihutang ni, dia akan disenaraikan dalam imbangan duga. So kita cek imbangan duga kita masih balance dan kunci kira-kira kita masih lagi balance. 1,650, 1,650. Imbangan duga kita 1,650, 1,650. Okey. So itu adalah cara untuk rekod belian secara tunai dan secara hutang, dan juga untuk update sebarang bayaran yang kita buat kepada pihak luar atau supplier yang kita beli secara hutang. Okey. Okey, yang seterusnya, sebelum pergi jualan, jualan ni ada dua cara nak rekod receipt dengan jualan. Saya pergi kalau ada soalan dulu setengah jam. Saya pilih dekat soalan dulu kalau baik kan dulu. Okey, kejap kejap Okey, daripada Puan Hajar. Untuk penghutang tu boleh buat berapa nama? Dia boleh seberapa banyak pun. Sebab dia ni base dia Excel. So macam Excel biasa pun kita boleh record sebanyak mana yang kita nak kan. Macam berapa row yang kita nak, berapa kolom yang kita nak. So dia boleh muat semualah, semua nama lah yang kita nak. Macam tu. Okey, Mama Cudi. Okey, untuk peniaga-peniaga yang macam dah bertahun-tahun berniaga tapi baru nak memulakan akaun perniagaan, okey, saranan saya kalau kata nak merekod bermula tahun 2021, untuk modal tu awak boleh rekod
jumlah awal yang ada, jumlah awal tunai yang ada. Contohnya kalau masa 1/1/2021 tu jumlah tunai yang ada dalam bank perniagaan lah maksudnya. Ada contoh 100,000, tulis modal 100,000. Okey, tulis modal mengikut baki awal dalam bank pada 1/1 tu. Kalau kata nak rekod pada tahun hadapan 2022, rekod refer pada baki akaun pada 1/1/2022 tu berapa baki akaun yang ada dalam bank perniagaan. So masukkan baki akaun perniagaan tu sebagai modal. Okey, sebagai modal. Ataupun kalau tak modal, dia ada satu lagi ni. Dekat alih rawang ni boleh tulis ni je, baki akhir ni maksudnya baki awal akaun bank masa awal tahun lah. So kalau macam tak ada modal kan, tak ada rekod modal, macam tu. Kalau nak record macam dah lama berniaga tapi baru nak record. HP pun sama. Kalau tak ingat modal boleh masuk baki awal akaun apa ataupun tunai yang ada dalam bank. Yang ada dalam bank. Okey, ya. Kalau macam dah lama berniaga tapi memang tak pernah record apa-apa pun, macam saya cakap tadi lah. Kalau kata nak start tahun hadapan, sebab ni pun dah bulan 11 kan. Kalau start tahun hadapan, untuk modal awal tu kalau tak ingat, okey boleh record ni baki duit yang ada dalam bank. Yang ada dalam bank, sebab nanti untuk transaksi setahun tu kita nak guna duit yang ada dalam bank tu, ataupun kalau ada tunai tangan lah. Macam tu. Dan rekod transaksi untuk bermula pada 1/1 tu sampai 31/1/2022 tu nanti. Mungkin tahun ni mungkin dah tak sempat lah. Sebab memang dah tak ada dari awal kan. Susah sikit lah. Betul. Citra CJ cakap kena tengok MRK sebelum berniaga dalam akaun bank. Betul, kalau tak ada modal Kereta tu termasuk interest ke balance dia? Ya, kalau kata memang kita balance dia tu yang hutang tu termasuk semua sekali lah. Kalau ada interest ke principal ke, termasuk sekali dalam rekod pemihutang tu. Semua sekali. So interest pun kena bayar juga kan. Okay, bagaimana nak tambah item-item aset, liability, hasil dan belanja yang tak ada dalam sistem. Untuk belanja ni boleh tambah sendiri. Untuk hasil ni saya tahu apa item yang tak ada tu. Untuk liability pun sama, boleh create sendiri. Pergi je dekat database ni, letak je apa-apa nama yang liability tu. Sama ada, tak kisahlah tekun ke, kita buat pinjaman loan, personal loan kan, personal loan ke, business loan ke, dengan mana-mana institusi, masukkan je nama institusi dan boleh pilih dekat pemihutang ni. Maksudnya benda ni boleh create sendiri, boleh tambah sendiri. Kalau kita nak create macam liability, macam asset tu pun boleh pilih. Kalau kata tak ada, boleh bagi tahu, kita boleh tambah Mesti ada record kat item untuk masa stok kedua kali, kena recordkan lagi ke? Atau boleh pergi update item dan tukar tarikh? Betul. Kalau dah record dekat, contoh dekat inventory stock tadi, kalau kata ada restock lagi barang, pergi kat registry list. Saya pun tak berapa ingat sebenarnya. Lepas tu pergi register stock. Dia dah ada maklumat lain. Kita cuma masukkan nombor invoice, cara belian, jumlah belian, kalau cara bayaran dia sama macam isi form belian ni juga. Untuk restock barang yang sama kali kedua dan seterusnya, dia sama macam isi form belian ni juga. Isi dekat bawah ni je, yang ke atas ni masukkan stok dengan ni lah macam biasalah. So dah tak payah register lah kiranya. Yang ni pun dah ada kan untuk produk yang sama apa semua ni. So dia akan update je. So bila dah tambah tu dia akan list barulah kat sini. Pinjaman tu kalau pinjaman terima tahun lepas sambil ikut bayar tahun ni macam mana? Okey, untuk soalan ni, macam kalau ada baki yang tahun lepas tu, apabila kita nak buka akaun tahun baru, okey, dia ada dua cara sebenarnya. Okey, satu cara adalah kita buka semula semua akaun yang masih ada baki ke dalam akaun semasa. Maksudnya, contohlah ni akaun tahun lepas kan, ni akaun tahun lepas kan 2021 dekat database. Okay, database. Dekat akaun tahun 2001 kan, contohlah. 2001 ni. Okey, katakan kita nak record tahun baru nanti, 2022. Contohlah, pemihutang ni masih ada baki. Okey, dia ada dua cara. Kalau kita nak
Dia sama ada nak record, nak buka dulu macam kita record Maybank apa-apa, kita tulis baki daripada hutang tahun lepas saja. Kalau kata ada lagi katakan ada lagi 30,000 ke kan. Contohlah kalau ada 30,000, letaklah pada tarikh 1 hari bulan 1 2022 ada baki 30,000. Okey, ni tak payah. Ini tak payah record bayaran apa-apalah sebab ini kita nak state dia punya baki account saja. Yang lain-lain pun sama, macam pemutang ni pun sama. Kalau masih ada pemutang dagangan ni, pemutang dagangan ni, kalau kata kita hutang kedai Barokah, mungkinlah kita restock barang 31 bulan Disember. So pada bulan 1 atau bulan 2 tahun ni baru nak bayar. Bulan 1 atau bulan 2 tahun depan baru nak bayar. So untuk masa kita buka akaun tahun 2022 tu nanti, kita create akaun kedai Barokah ni. Okay, cara nak create sama dengan cara kita create akaun pemutang tadi. Kita pergi kat sini, select akaun kedai Barokah sebab kita tak nak isi daripada jualan atau nak isi daripada belian. Kita nak record hutang ni sahaja. So masukkanlah baki hutangnya berapa lagi dan sebagainya dan simpan data untuk record baki sahaja. Tak perlu pilih cara pembayaran. Okey, tak perlu pilih cara pembayaran. So kalau ada lagi baki daripada tahun lepas, kita record dekat sini sebagai, maksudnya baki ni lah, macam orang kata baki BB kan, baki bawa ke depan, BD, baki bawa ke depan. Kalau pada tahun lepas tu hantar kan. Ini record lagi ke? Okay. So ni kena record lain baru tahun ni kena betul macam tu. Tak dengar ke? Mana ni tak dengar? Okay, sekejap ada trial. Sistem ni ada trial. Kalau nak guna, kita ada trial untuk 3 hari. Buka sistem tu, klik je trial. So boleh guna untuk 3 hari. Kalau kata nak guna trial lagi, tapi data tu tak akan bersambung lah. Data tu akan terhapus. Kalau nak guna trial lagi, perlu download file baru dan akan dapat file kosong dan perlu klik trial lagi lah. Okey, kalau untuk perkhidmatan perniagaan perkhidmatan sahaja, dia tak melibatkan belian lah. Dia tak melibatkan belian dan tak melibatkan inventory stock. Okey. Dia perlu catat hasil yang dia dapat harian, barang belanja yang dia biaya. Kalau tak ada stok, jual as dropship, betul tak perlu record inventory lah. Tapi biasanya kalau dia terpulangkan dropship yang memang barang tu direct daripada HQ ke customer terus, tak ada belian. Kalau kata customer tu bayar pada kita dulu, okay, bayar pada dropship dulu dan dropship bayar kepada HQ, okay, bayaran yang dibuat kepada HQ tu perlu direkod dalam belian sebab sorry, internet saya off sekejap. Share screen, share. Okay, sorry internet saya ter-off. Kejap, saya nak mute. Okay. Kat mana tadi kita? Dia baki tahun lepas tu kan? Okay, saya tengok check balik. Ada lagi tak? Okay. Okay, saya tengok chat. Okay, sekejap. Ke atas lah. Okay, untuk trial tadi kan, sistem ni ada trial untuk 3 hari. Okay, untuk perniagaan perkhidmatan, biasanya tak melibatkan stok dan belian lah. Okay, untuk dropship tadi macam saya cakap, kalau customer bayar pada dropship dulu dan dropship bayar kepada HQ, okay, transaksi di mana dropship bayar kepada HQ tu kena record dalam belian. Okay, sebab macam kita beli stok lah. Walaupun kita tak ada pegang stok sebab kita nak menunjukkan flow bayaran daripada kita pada HQ tu. Okay, untuk HP, kalau dekat inventory tu ada kesilapan maklumat, boleh maklumkan sebab mungkin ada masalah teknikal. Sebab dia benda ni macam sistem Excel kan. Dia ada bug-bug tertentu. So kalau ada function yang kita banyak silap, dia akan kacau macam tu. Abdul Rahman, nak tanya apa tu? Beli bahan mentah, proses kemasan dan dapat hasil jualan. Proses ni Abdul Rahman, kalau menjalankan perniagaan macam restoran ke homemade
food ke. Okey, beli bahan mentah tu boleh record dekat belian. Okey, kalau beli bahan mentah tu dalam satu receipt, boleh record terus satu receipt tu sebagai satu jumlah lah, tak perlu nak asing-asing. Kalau benda tu beli dalam satu receipt, record je jumlah mengikut receipt. Okey. Hasil jualan tu record dekat jualan. Betul, Citra Jewels. Kalau niaga macam barang online, tak perlu record stok lah. Kalau ada jual barang yang ada stok, kena record stok lah. Macam tu. Maksudnya yang ada stok dengan kita je kita record inventory. Kalau kita tak ada stok, tak ada barang tu, tak payah record lah. Sebab kita memang tak ada benda nak record kan. Macam tu. Ya, Cik Abdul Rahman. Okay, beli bahan mentah tu record dekat belian. Lepas tu bila dah jual produk makanan tu, hasil jualan tu record dekat jualan. Okay, boleh record sehari terus. Belian tu boleh record sehari, jualan tu boleh record sehari terus. Tak record by customer pun tak apa. Macam sehari tu katakanlah kita boleh jual dalam 1,000. So kita record terus jualan harian kita 1,000. Macam tu. Bayar gaji pekerja harian pun kalau bayar gaji harian pekerja, record terus bayar gaji hari tu berapa. Kalau ada 5 pekerja, total up terus. Kalau nak asing-asing pun tak ada masalah. Tapi kalau nak sekalikan pun boleh. Macam tu Selepas buat pembelian stok, penyatik memang juga akan tambah di bahagian debit belian. Macam mana balancekannya? Okay, bila buat belian stok, okay, akaun yang akan terlibat adalah belian dan akaun tunai. So dia akan imbang macam tu lah. Dia akan debit belian, dia akan kreditkan tunai atau bank-bank yang terlibat. Sebab dekat situlah dia akan balance. Macam tu. Kita kena pilih cara bayaran. Okay, dekat belian ni untuk imbangkan dia, kita kena pilih cara bayaran. So contoh kata CMB kan. So kalau jumlah kita beli 1,000, kita bayar penolakan yang berlaku dari CMB ni 1,000 lah. So dia akan balance lah kat situ. Homestay dan catering dan okey. Untuk yang ada lebih daripada satu perniagaan, kalau macam modal adalah modal yang sama, pengurusan kewangan adalah pengurusan kewangan yang sama, boleh record dalam satu akaun. Kalau kata modal berlainan, kita punya duit belanja pun ambil daripada sumber berlainan, itu record dalam akaun yang dalam akaun yang berbeza. Macam tu Okey, Nur Fatihah nanti saya tunjukkan. Data produk saya nak tahu berapa kuantiti. Yang ni saya tunjuk tadi. Data produk berapa lagi nak tinggal, kena record dekat sini. Berapa record yang masuk. Nanti saya tunjukkan macam mana nak record kalau ada stok yang keluar. Ada jualan stok. Lepas tu setahun saja sama ke kalau perlu download dan baru buat tahun pula. Okay. Untuk guna sistem Easy Account ni, ini adalah sistem offline. So untuk satu file ni, dia untuk 1 tahun sahaja. Untuk tahun kedua dan seterusnya, perlu download lagi file baru dan perlu record macam mula-mula lah. Macam tu. Tapi dia punya ni untuk setahun lah. Dia punya penyata akhir ni memang untuk setahun lah. PNL, imbangan duga, aku kira untuk setahun. Kalau ada kenaikan harga, boleh edit dekat ni. Boleh edit dekat edit item ni. Rasanya lah. Kejap saya buka sekejap. Saya pun tak ingat sangat. Boleh pergi shampoo bambu, edit item. Boleh ikut dekat kat mana? Kat mana? Tapi boleh adjust lah harga by unit tu. Cost per unit. No. Dia macam ni. Untuk cost per unit tu, kita tak perlu masukkan sebab kita perlu masukkan belian saja. Okay, contoh shampoo bambu ni kita ada restock barang kan. Okay. So bila kita restock barang tu, contohlah jumlah belian kedua ni katakanlah 1,000 kan. So bila dia punya konsep ni, dia punya cost untuk per unit dia akan average. Kalau ada perubahan harga, dia akan averagekan dengan kuantiti yang lama. So dia akan averagekan harga baru. Mungkinlah bila kita buat belian kedua ni, mungkinlah harga dia berubah jadi, bukan harga lah, cost dia akan berubah jadi, dekat sini, cost dia akan jadi 40 seunit ke, macam tu. Kalau harga dia sama, dia tak berubah lah cost seunit ni. So untuk cost seunit tak perlu ubah, sebab apa yang kita perlu isi adalah jumlah yang kita beli saja. Tak perlu masukkan harga satu-satu barang tu. Macam tu.
PNL tahunan tu apa? PNL tahunan ni yang menunjukkan untung rugi, untung rugi. Sekarang ni kita tak ada jualan lagi sebab saya takut tak sempat untuk pertanyaan. Okey, jualan daripada detail PNL ni kita akan ada record untuk jualan belian untuk setiap bulan. So apabila akhir tahun dia akan accumulate kan jumlah untuk semua jualan tahunan, semua belian tahunan, pendapatan lain. Lepas tu untuk belanja ni pun untuk setahun juga. So dia akan semua hasil yang kita dapat setahun tu dia tolak kos-kos belian kita, kos stok kita. Dia akan tolak semua belanja kita dan dia akan tunjuklah sama ada perniagaan kita pada tahun itu sama ada dapat untung atau mengalami kerugian. Detail PNL ni macam kita bagi pada pengguna untuk analisis bulanan, untuk bulanan punya hasil, kos belian dan belanja-belanja bulanan. Dan yang pentingnya inilah yang untuk tahunan ni. Okey. So imbangan duga kita masih lagi yang sama macam tadilah. Macam tu Okey, Nurul Fatihah ada soalan. Ni mungkin sama juga dengan perniagaan lain. Dia kata kita beli minyak masak untuk menggoreng. Stok tu akan habis dipakai, bukan habis dijual. Macam mana nak hasilkan bahan mentah dengan barang jualan? Okey. Untuk bahan mentah yang kita guna dalam perniagaan tapi bukan untuk buat produk, itu adalah belanja melainkan kita memang dah masa kita set price tu kita dah memang include sekali kos minyak tu. Kalau price kita jual tu dah include kali dengan kos minyak yang kita guna untuk menggoreng tu kita record dalam belian, okey, dalam belian. Okey, minyak masak untuk menggoreng. Okey, kita bayangkan macam ni. Minyak masak untuk menggoreng ni untuk buat produk kita kan. Dan produk tu akan jadi hak milik customer. Jadi minyak masak yang diguna untuk menggoreng tu adalah akan menjadi macam part of produk siap tu. Memanglah dia tak ada dalam bentuk fizikal minyak tu tapi dia jadi part of produk siap. So bila dia jadi part of produk siap, dia adalah perlu direkod dalam belian dalam belian. Sebab benda ni kita tak rolling balik, kita tak macam guna dalam jangka masa yang lama, macam tu. Sama juga macam perniagaan jahit baju, macam benang tu, kita guna untuk siapkan baju dan nanti akan jadi part of baju customer kan. So benang jahitan tu akan direkod dalam belian juga. Okey, akan direkod dalam belian. Okey, belanja ni macam kita sendiri yang guna alat tu untuk siapkan sesuatu. Tapi dia tak jadi part of produk customer. Itu belanja itu belanja. Okey. Untuk easy account ni, once kalau siapa yang dah guna atau yang nak beli, perlu beli sekali je seumur hidup. So untuk tahun baru bila nak download lagi tak perlu beli dah. Maksudnya untuk kalau ada perniagaan baru ke, kalau untuk tahun-tahun seterusnya sampailah kini seumur hidup, boleh terus guna, boleh terus download dan terus guna, tak perlu nak beli. Rekod tahun lepas masih tersimpan. Semua rekod akan tersimpan kecuali kita sendiri yang delete. Kita sendiri yang delete. Dia akan tersimpan sebab ini macam file Excel biasa. Cuma dia ada function-function yang kita coding, link dan sebagainya kan. So kalau kita tak delete file ni akan sentiasa ada lah. Saya cadangkan save dalam Google Drive lah, lebih selamat Save dalam Google Drive lebih selamat. HP boleh contact salesperson dulu sebab sebelum ni saya yang ditugaskan untuk customer service. Tapi sekarang ni saya break dulu. So saya tak setakat dah lama dah saya tak deal dengan customer. Nanti mungkin akan back to deal dengan customer lah. Tapi sekarang ni boleh deal dengan salesperson dulu. Dan satu pembelian receipt dari produk bercampur aset seperti mesin dan produk. Okey. Okey, tadi saya cakap kalau kita buat belian bahan mentah, kalau benda tu satu receipt, terus record satu jumlah mengikut receipt tu. Tapi kalau dalam satu receipt tu ada bercampur aset dan produk bercampur aset dan produk, maksudnya ada mesin dan juga mungkinlah produk-produk lain kan. So benda tu kena asing lah. Kalau benda tu bukan satu kategori perlu asing. Kalau ada aset ke, ada belanja ke dalam tu, ada stok ke dalam tu, kena asing mengikut
Inilah mengikut kategori. Tak boleh sekali lah. Kalau dalam satu receipt tu, kategori yang sama boleh sekalikan je. Okay. Saya beli layak untuk pelajar 100 pieces tapi baru guna 5 pieces. Baki 10 pieces tu. Boleh, boleh. Boleh Cik Hajar. Gini. Encik Hajar, kalau nak record layout tu dalam inventory boleh tapi tak perlu hantar ke belian Tak perlu hantar ke belian. Macam saya cakap tadi, kalau dia macam ni lah, kalau layout ni include dalam yuran pelajar, boleh hantar ke belian. Kalau tak include dalam yuran pelajar, tak perlu hantar ke belian. Atau profit per unit, setiap unit lain cost. Cik Syaz, tak boleh. Kita tak ada grouping by product ke by kategori, tak ada. Kita memang total terus hasil jualan untuk untuk satu perniagaan tu. Tak kisahlah berapa produk ke dan sebagainya lah. Profit per unit tak ada. Kita tak ada profit per unit macam tu. Kita totalkan sekali kita totalkan sekali. Betul-betul. Kita totalkan. Kita tak ada by product, by unit. Kita tak ada profit per unit, tak ada cost per unit, tak ada. Kita totalkan sekali je. Easy account ni kena renew berapa tahun? Tak perlu renew. Dia memang macam ni. Kecuali dia macam ni. Kalau kita ada update, kita akan update dekat kita punya main system. So once kalau ada download baru, mungkinlah untuk tahun baru kita akan download baru, akan adalah update yang ditambah tu. Kalau tak ada update, so dia punya file ni sama je. Tak ada yuran untuk renew dan sebagainya. Kalau ada sebarang update pun tak perlu bayar apa-apa. Kita akan update je. Download baru tu untuk tahun baru lah, kena download baru. Jadi kalau ada penambahan, apa-apa penambahan untuk certain file, mungkinlah ada orang ni dia nak tambah apa-apa kan, kita boleh update dan tanpa menghilangkan data-data yang dah sedia ada. Betul, masa dah suntuk. Tapi siapa yang nak stay boleh stay sebab saya nak terangkan untuk jualan sikit. Saya nak attend soalan dulu sebab takut soalan ni lagi penting lah. Okay, ada helpline nanti boleh contact salesperson atau boleh ni lah. Nanti saya bagi nombor. Harga sistem ni sekarang dulu pun rasanya yang pengguna dah sedia ada pun kita jual harga biasa RM99 satu sistem. Untuk satu sistem account, kita ada juga satu lagi sistem payroll, harga sama juga RM99. Kalau beli dua-dua tu harga RM189. Kalau ada yang lagi murah tu mungkin beli masa promosi lah. Saya pun tak pasti, rasa dah lama kot tak buat promosi. Harga satu ni RM99, bayar seumur hidup. Dan kalau ada apa-apa masalah boleh bagi tahu sebarang servis untuk masalah teknikal. Kita buat secara percuma je lah. Kalau ada apa-apa pertanyaan pun boleh tanya. Tapi cuma saya nak ingatkan, kita kata memanglah kita bagi tahu kita punya servis ni secara percuma. Kalau ada apa-apa boleh tanya kan. Tapi saya harap bila buat pertanyaan tu, benda yang boleh jelas sikit lah. Boleh jelas. Maksud saya pernah ada dapat seorang pengguna tahu, saya harap tak adalah kat sini. Tapi ni bukanlah kata nak marah ke apa. Ini untuk pengajaran lah kita sebagai pelanggan kan. Sebab semua orang kat sini pun adalah peniaga kan. So kita pun nak attend customer kita dengan baik. Cuma bila nak bertanya tu, saya pernah dapat dia bagi satu voucher dan dia just tanya ini nak isi kat mana. Sedang saya memang tengoklah, saya tengok voucher sebab nak tolong lah kan. Saya tengok voucher tu tak ada maklumat apa-apa, saya tak faham tulisan tu berkenaan apa dan saya tahu voucher tu untuk apa, belanja ke, beli apa ke. Jadi saya tanyalah, buatlah explanation sikit kan, voucher ni tentang apa dan sebagainya. Tapi kita pula yang dimarahkan. Kita memang nak tolong sebenarnya. Kita bukan jual ni dah tinggal macam tu je. Kalau pengguna-pengguna yang biasa pun ada memang yang dah beli yang sesi pertama dulu pun masih ada lagi yang ni lah yang minta untuk assist lah cara record dan sebagainya. Boleh je, tak ada masalah. Kalau tak ada respon kat WhatsApp, boleh PM, boleh email dan sebagainya. Saya ada email cikgu untuk sistem merah. Boleh Citra CJ Jewels dekat mana nak beli? Boleh PM dekat Facebook tu pun boleh, yang PM untuk daftar ni kan. PM kat situ pun boleh.
Saya ada beli sebelum ni dengan yang sistem baru tapi tak pandai pakai. Dia bila PC kenapa saya buka balik file dia minta balik serial number. Kalau macam format minta balik serial number boleh bagi tahu je. Boleh bagi tahu serial number dan kita akan bagi activation code lah. Bagi tahulah telefon format ke apa nanti kita bagi rakaman video ni macam dapatkan sistem ni. Boleh berbaloi dah tu. Betul 99 ni bayar sekali seumur hidup. Kalau ada update ke, kalau ada apa-apa masalah teknikal ke, tak perlu bayar apa-apa. Lepas tu boleh guna, maksimum boleh guna 2 PC lah. Mungkin nak record dekat rumah, nak record dekat kedai. Boleh guna 2 PC